Assalamualaikum dan kembali lagi dalam Malam Puaka. Hai geng puaka semua, apa khabar korang berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Yang mana baru lagi jumpa Zaf Channel, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan kalau korang sudi, korang boleh tekan button subscribe kat bawah tu dan juga butang loceng supaya setiap kali aku upload video baru, korang akan dapat tahu guys. Pada malam ni aku ingin berkongsikan dengan korang dua kisah yang dibawakan nun jauh di sana dekat Labuan tu. Apa yang berlaku sebenarnya? Memang betul seram ke kisah-kisah yang terjadi dekat Labuan ni? Di atas permintaan salah seorang geng puaka, aku tunaikan. Malam ni kita bergerak jauh sedikit. Dua kisah ni, dua-dua berlaku dekat Labuan. Jadi kalau korang dah bersedia, aku harap korang kekal ceria dan terhibur bersama Zaf Channel. Kita teruskan guys dalam Malam Puaka. Nunur abar muyun semua geng puaka. Nunur abar muyun. Apa yang hang merepek ni Zaf? Bukan merepek. Nunur abar muyun membawa maksud kalau dalam dialek Sabah tu, apa khabar kamu? Sepatutnya korang jawablah kabar baik bah. Barulah bawa mood Sabah sikit. Tapi dalam mood Sabah tu terjadinya satu kejadian seram yang berlaku kepada keluarga si Ramlan sewaktu mereka sekeluarga menyewa sebuah rumah yang terletak dekat Labuan Sabah guys. Dan dikatakan sewaktu kejadian ni Ramlan baru saja berusia 12 tahun dan Ramlan ni mempunyai dua orang abang dan mak dia intelligent people thinking of the world. Sebab apa? Sebab nama abang-abang dia tak jauh pun daripada nama adik dia yang 12 tahun bernama Ramlan ni. Seorang bernama Ramlin yang baru berusia 17 tahun dan Ramlun ni abang yang paling sulung berusia 20 tahun. Dan disebabkan jarak umur di antara Ramlan dan kedua abang dia ni jauh, macam biasalah kedua abang dia ni memang ngam-ngam soy lah, memang rapat lah, tetapi mereka berdua ni tak berlaku adil kepada si Ramlan ni. Sebab apa? Sebab abang dia dua orang ni malas nak layan kerenah si Ramlan ni. Yelah baru berusia 12 tahun kan, kau pergi main jauh-jauh lah, tak payah sibuk lah. Abang dia dua orang ni sedap lah, dah kepala sama ngam-ngam soy, dua-dua minat FIFA, main kat PS2 pula. Jadi abang dia kalau hujung minggu ke cuti sekolah ke, memang seronok lah dua orang abang dia ni. Oh, layan FIFA, main Brazil lawan Portugal lah apa semua. Manakala si Ramlan ni tengoklah rancangan TV apa ada. Kalau ada kartun yang menarik ke cerita-cerita menarik, tak apa. Kalau tak ada, tercongok je lah kat rumah tu, tak tahu nak buat apa. Paling kurang pun nasib baik lah si Ramlan ni, dia ada koleksi buku-buku Dragon Ball lah. Jadi kalau abang dia dua orang ni tak nak layan dia duduklah dalam bilik bacalah komik Dragon Ball tu kan. Dan ada juga dikatakan pernah lah beberapa kali si Ramlan ni dia nak lah join abang dia dua orang ni main game FIFA walaupun tak reti. Tapi abang dia dua orang ni betapa jahatnya, memang kasih si Ramlan ni join main game FIFA. Tapi aku rasa ramai dah buat macam ni, main si Ramlan ni syok lah. Main dia bajet dia power lah. Rupa-rupanya controller tu tak ada apa pun mat, sebab kabel tak cocok pun kat PS2 tu. Jadi Ramlan ni syok sendiri je dah kena game dengan dua orang abang dia ni. Dan disebabkan itulah kehidupan si Ramlan dengan kedua orang abang dia ni tak begitu rapat. Manakala si Ramlan ni pula merupakan seorang anak yang manja je lah. Sebab abang kau tak rapat dengan kau, jadi si Ramlan ni selalu spend time dengan mak dia. Kalau mak dia pergi pasar ke, kalau mak dia nak pergi berjalan kat bandar ke, barulah hujung minggu ataupun cuti sekolah si Ramlan ni penuh dengan keceriaan. Dan dikatakan disebabkan hubungan di antara Ramlan dengan mak dia ni begitu rapat, telah terjadinya satu kejadian yang tak pernah disangka-sangka oleh Ramlan. Dan kejadian seram ni lah yang masih segar di ingatan dia dan ingin dikongsikan bersama geng puaka sekalian.
Dekat rumah si Ramlan ni, korang jangan main-main. Walaupun duduk rumah, tak duduk asrama, tetapi peraturan yang telah ditetapkan oleh mak si Ramlan ni macam kau duduk asrama. Daripada Isnin hingga Khamis waktu bersekolah, engkau Ramlan, engkau Ramlin, engkau Ramlun, tiga-tiga ekor anak mak ni kena tidur awal pukul 10 malam dah duduk dalam bilik dah. Tak ada nak duduk kat ruang tamu tengok TV ke, nak main game FIFA ke, dah tak boleh dah. Tetapi dalam ketat-ketat tu pun hanya diberi 2 hari sahaja kelonggaran, iaitu hari Jumaat dan juga hari Sabtu. 2 hari ni adalah kelonggaran sedikit. Ketiga-tiga adik-beradik ni boleh tidur lewat sampai pukul 12 malam. Tapi lepas pukul 12 malam, engkau baik masuk dalam bilik tidur. Kalau tak, mak sepak muka kau. So, itulah peraturan yang telah ditetapkan oleh mak si Ramlan ni. Jadi, bila dah macam tu, Ramlan termasuk abang-abang dia, ikutlah cakap mak dia. Isnin hingga Khamis je, pukul 10 malam, ketiga-tiga orang adik-beradik ni dah masuk ke bilik masing-masing untuk lelapkan mata. Dan hari yang ditunggu-tunggukan oleh si Ramlan tak lain tak bukan hari Jumaat. Pada hari Jumaat tu dikatakan Ramlan ni dia dah aim dah. Pukul 10 malam kejap kang ada cerita Mission Impossible lah. Alamak, memang best ni. Aku nak layan kat TV ni. So dia dah standby depan TV dah. Termasuklah mak dan juga bapa si Ramlan ni. Manakala 2 orang lagi abang dia ni biasalah dah kepala tu sekali duduk dalam bilik mainlah FIFA macam biasa, main dekat PS2 tu kan. So tengah si Ramlan ni tengok Mission Impossible kat TV tu, belum sampai setengah lagi tiba-tiba mak dia ambil remote control tu, ubah channel pula. So Ramlan ni cakaplah kat mak dia, "Mak, adik nak tengok Mission Impossible. Kenapa mama ubah?" Lalu mak si Ramlan ni pun biasalah, mak kan ada kuasa veto. Bapa si Ramlan ni dah tak berani tegur dah kalau mak dia dah pegang remote tu. Mak dia terus cakap kat Ramlan ni, "Alah adik, mak nak tengok Hindustan lah. Malam ni Syarohan. Alah adik tengok nanti je lah. Ini ada ulangan ni." So Ramlan berkali-kali cakap kat mak dia, "Adik nak tengok Mission Impossible. Adik nak tengok Mission Impossible." Bila anak kau dah bising macam tu, mak si Ramlan ni dah bingit telinga, apa yang jadi? Mak si Ramlan ni pun tegurlah si Ramlan. "Hei, engkau ni, nantilah mak tengok dulu Hindustan ni." Mak dia macam kucing, tiba-tiba ubah jadi kucing kan. Marah si Ramlan ni. Jadi Ramlan pun dah termakan hati. Dia pun fikir, tak fair lah mak ni. Dah lah. Dia pun pergilah ke bilik abang dia pula. Sebab mak dia dah tak kasih tengok TV tu. Ingat kan nak join main FIFA lah. Masuk bilik je. Bila si Ramlun ni nampak adik dia si Ramlan ni masuk, dah terus pula cakap kat adik dia, "Alah adik, tak payah sibuk lah dik. Kita orang nak main FIFA lah." Dah kena halau juga. Disebabkan mak nak tengok Hindustan, abang pula tak kasih join nak main game FIFA. Si Ramlan ni dia buat apa? Dia pun masuklah ke bilik dia sebab dia dah tak tahu apa nak buat. Better lah aku baca je lah komik Dragon Ball kegemaran aku. Jadi itulah yang si Ramlan ni buat pada hari Jumaat tu. So tengah dia baca-baca buku tu kan, tengah syok tu, leka tak leka, masa pun berjalan dengan begitu pantas. Zaf pun dah macam bersilat dah secara tiba-tiba. Jadi sedar tak sedar, tengah si Ramlan ni duk leka baca komik Dragon Ball tu, sekali telinga dia boleh dengar yang TV dekat area ruang tamu yang mak dia dah layan Hindustan tadi tu telah pun dimatikan. Bila dia dah tak dengar bunyi TV tu, Ramlan ni palinglah muka dia ke arah jam dinding yang ada kat dalam bilik dia, dan memang betul, patutlah TV dah dimatikan. Rupanya dah pukul 12 malam. Dalam hati dia, alamak, pukul 12 malam aku dah nak kena tidur ni. Lalu si Ramlan ni pun dia fikir, sikit je lagi ni, aku nak habiskan sikit je lagi baca Dragon Ball ni. Lepas tu aku tidur lah. Lagi pun esok hari Sabtu lah. Takkan mak kisah kan. So lepas dia dah habis baca komik dia tu, dia pun lelapkanlah mata. Sementara dia nak lelapkan mata, masih awal lagi, dia baru je nak tidur, tiba-tiba dia boleh terdengar yang pintu bilik dia dibuka secara perlahan. Panjang pula bunyi pintu tu kan. So bila dia terdengar pintu bilik dia dibuka secara perlahan, si Ramlan ni masih pejam lagi mata dia. Dan pada masa inilah Ramlan ni tiba-tiba terdengar suara yang teramat halus daripada seorang wanita yang memanggil nama dia. "Ramlan, Ramlan,
tak tidur lagi. So, Ramlan ni bila dah terdengar suara macam tu, alangkah peliknya. Sebab apa? Sebab Ramlan yang berusia 12 tahun ni tak ada gelabah pun. Ramlan ni siap boleh cakap, "Mak, dah lah. Adik nak tidur lah, Mak." Dan mesti korang tertanya-tanya, bapak berani siut si Ramlan ni boleh tegur benda tu macam tu punya relax je. Relax dulu guys. Ada satu perkara lagi yang aku lupa nak bagi tahu korang. Habit ataupun perangai mak si Ramlan ni dah tahu dah. Mak dia memang suka menyakat si Ramlan ni. Boleh dikatakan setiap hujung minggu je, mak dia akan saja masuk ke dalam bilik si Ramlan ni, buka pintu secara perlahan dan panggil nama dia. Memang dah jadi rutin dah. Sehingga kan Ramlan ni setiap kali dia dengar suara yang menyeramkan ke, suara berbisik panggil nama dia ke, dia dah tahu dah. Tak payah buka mata, aku tahu dah. Ini mesti mak aku ni. Dan memang betul. Lepas Ramlan ni buka mata, dia boleh nampak mak dia duduk tengah berbisik ataupun tengah menyahut nama dia tu di sebalik pintu yang dibuka kecil tu kan. Mak dia cakap, anak mak tak tidur lagi. Lalu Ramlan pun cakap lah, "Lah mama, dah lah adik nak tidur lah." Dan mak dia pun cakap, "Okeylah adik tidur ya. Adik tidur tau." Lalu mak dia pun tutuplah pintu balik. Jadi Ramlan ni sebab itulah dia tak takut. Dan dia pun teruskanlah tidur. Sedar tak sedar dalam lena dibuai mimpi tengah makan aiskrim dalam mimpi apa semualah. Pergi Sawai Legun ke apa. Mimpi yang indah je pada malam tu. Sedar tak sedar jam telah pun menunjukkan pukul 2 pagi. Dan dalam si Ramlan ni tengah lena, tiba-tiba guys, dia terdengar lagi sekali bunyi yang sama. Pintu bilik dia dibuka secara perlahan. Panjang lagi bunyi pintu dia kali ni. Bila pintu bilik dia dibuka dengan perlahan macam tu, jam telah menunjukkan pukul 2 pagi. Ramlan ni masih lena dibuai mimpi lagi. Jadi dia tak dengar pun bunyi pintu tu. Dan tiba-tiba suara yang sama, suara daripada mak si Ramlan ni memanggil nama dia. Ramlan, Ramlan, tak tidur lagi. Ramlan tak tidur ke? Dan disebabkan suara tu berulang-ulang kali memanggil nama dia, jadi Ramlan ni daripada lena tidur tu, dia seakan-akan dah mula sedar sikit tau. Dan dia boleh dengar suara bisikan halus yang memanggil nama dia, yang menanyakan dia sama ada dah tidur ke belum tu. Jadi disebabkan kepenatan, Ramlan ni pun tak buka mata, dia terus dah cakap dekat mak dia ni, "Mak, dah lah, adik nak tidur. Tak payahlah kacau. Adik penat lah. Dah lah tu." Jadi suara ni pun terus cakap dekat Ramlan ni, Tidur ya. Jangan bangun tau. Terus tidur ya, Ramlan. Boom. dan pintu bilik pun ditutup kembali. Jadi Ramlan tu disebabkan dia malas dah nak layan sebab dia dah penat. Orang tengah tidur kau pergi kacau nak bisik-bisik kan. Mak dia ni pun satulah, aku tak faham lah. Dah pukul 2 pagi pun dah lah tu. Tak habis-habis nak menyakat anak kau ni kan. Saja je nak menakut-nakutkan si Ramlan ni. So Ramlan ni pun sambunglah tidur. Tapi tak lama guys. Pukul 3 suku lagi sekali pintu bilik si Ramlan ni dibuka secara perlahan lagi. Cuma kali ni tak panjang, kali ni pendek je. Macam tu je, buka sikit je. Dan suara yang sama lagi sekali memanggil-manggil si Ramlan ni. Ramlan, Ramlan, Ramlan. Dan kali ni Ramlan secara tiba-tiba dia tersedar, dia tersentak daripada tidur dia. Sebab apa? Sebab dia masih boleh lagi dengar suara mak dia yang kali ni kuat sedikit. Lalu Ramlan pun disebabkan stres sangat, dia pun terus duduk dekat atas katil dia tu sambil gosok-gosok mata dia ni. Dia sempat lagi cakap kat mak dia, "Kenapa? Mama nak apa?
Alah, kenapa buat Ramlan macam ni? Dah lah tu, Ramlan penat lah. So, dalam Ramlan mengomel-ngomel, marah ke mak dia ni, mata dia daripada kabur tu dah mula jelas tau. Dia umpama macam ni lah, mata kau daripada 3GP punya size tu, dah mula dah HD, Full HD, 4K apa semua. Makin lama makin jelas, makin lama makin jelas. Dan alangkah terkejutnya si Ramlan ni, apabila yang disangkakan mak dia tadi, guys. Bila dia tengok ke arah pintu, memang betul pintu bilik si Ramlan ni dah terbuka sedikit. Tetapi dekat celah pintu tu, dia tak boleh nampak pun kelibat mak dia. Tapi bila dia tengok di sebalik pintu dalam bilik dia tu, dia boleh nampak satu susuk tubuh yang telah berada kat dalam bilik dia, tapi duduk di sebalik ataupun dekat belakang pintu yang terbuka tadi tu. Dan makin lama si Ramlan ni tengok susuk tubuh yang duduk dekat belakang pintu tu, makin dia rasa meremang, dia rasa tak tahu nak buat apa. Sebab susuk tubuh yang dia nampak tu bukan mak dia. Lagi-lagi pula yang menakutkan, susuk tubuh ni memiliki sepasang mata yang berwarna merah dan rupa susuk tubuh ni umpama nenek kebayan yang tengah membongkokkan diri dia dalam bentuk L tu, dan ada macam busut dekat belakang nenek ni, dan rambut nenek ni dengan warna kelabu kan, dengan warna macam rambut orang tua lah kan, kusuk masai macam tu, tersengih memandang si Ramlan ni, dan suara masih didengari oleh si Ramlan ni memanggil nama dia. Ramlan, dah bangun? Kan aku cakap jangan bangun. Kenapa kau bangun? Cantik tak muka aku? Jadi bila dah Ramlan ni nampak macam tu, dia terkejut lah. Macam mana korang geng puaka terkejut bila aku tiba-tiba tepuk tadi kan. Sajalah nak kasih efek suspense sikit. So Ramlan ni umur budak 12 tahun kan, dia dah tak erti nak baca apa. Dia bacalah Al-Fatihah dan dia cepat-cepat selubung diri dia tau. Dia dah gigil dah, memang takut dah. Sampai kan dia dah tak tahu nak menjerit ke, nak menangis ke, macam-macam perasaan yang dialami oleh si Ramlan ni. Jadi dia baca Al-Fatihah berulang-ulang kali, manakala suara yang memanggil dia tu daripada kuat dah makin perlahan, dah makin perlahan, dah makin perlahan. Dan bila dia dah tak dengar suara nenek kebayan tu memanggil nama dia, Ramlan ni pun secara perlahan buka lah selimut dia, nak tengok balik ke arah pintu tu sama ada nenek tu masih ada lagi ke tak. Dan sebaik saja dia dah tak nampak nenek tu, dengan sepantas kilat, Ramlan ni tak fikir apa, dia terus lari ketuk bilik kedua mak bapak dia ni dan menangis-nangis teresak-esak. Mak si Ramlan ni dah risau lah, manakala disebabkan dah havoc dah, disebabkan dah kelang kabut pada pagi tu, kedua abang si Ramlan ni pun dah terbangun. Ramlun dengan Ramlin ni pun dah tersedar keluar daripada bilik, tengok si adik dia ni tengah menangis-nangis. Mak dia pun cuba pujuk, tetapi lah habau punya abang. Tapi biasalah tu kan, abang kan. Ramlin dengan Ramlun ni boleh cakap dekat mak si Ramlan ni, alamak, adik ni kecoh lah mak. Itulah suka tengok cerita seram-seram sangat, tak payah layan sangat lah, mengarut je lah. Kedua abang dia tak percaya pun apa yang diceritakan oleh adik dia ni. Dan dikatakan disebabkan kejadian itulah Ramlan ni demam. Bukan seminggu, bukan 2 minggu, tetapi selama sebulan, guys. Allahu Akbar, kesiannya lah budak 12 tahun kena ganggu seteruk tu sampai demam panas, tak larat pergi sekolah apa semua. Dan sebabkan kejadian itulah mak si Ramlan yang suka sangat menyakat si Ramlan ni dengan menakut-nakutkan dia, panggil nama apa semua, mak dia dah tak buat macam tu dah. Dan Ramlan ni pernah tanya mak dia, kenapa mak dah tak nak ganggu adik dah macam dulu? Dulu kan mak suka setiap malam pergi kat bilik adik, panggil nama adik lah, dah tidur ke belum? Dan korang nak tahu apa jawapan mak dia? Mak dia cakap, mama bukan apa, mama takut lah, dia dah kacau adik, mama tak nak lah nanti mama buat lagi macam tu, dia datang kat bilik mama pula, takut lah mama kan. Dan itulah pengajaran yang aku harap mak-mak ataupun ibu-ibu boleh ambil. Janganlah korang ni suka sangat menyakat anak korang. Nak menyakat tu boleh lah, menyakat lah dengan benda yang
lawak-lawak ke. Tetapi jangan guys sesekali menyakat ataupun saja menakut-nakutkan anak korang, sebab takut kalau-kalau apa yang korang jadikan bahan lawak ataupun korang suka takutkan anak korang, tiba-tiba anak korang alami benda yang betul, makhluk jin yang betul mengganggu anak korang, dan itu telah menyebabkan budak tu trauma lah, dah besar nanti penakut nak pergi tandas seorang-seorang apa semua. Jadi set lah mentaliti dalam anak ataupun dalam minda anak korang tu, jangan takutkan jin ataupun makhluk selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah kisah pertama yang dialami oleh keluarga si Ramlan sewaktu dia menyewa sebuah rumah yang terletak dekat Labuan. Jadi tak nak dengar masa, aku nak teruskan dengan cerita yang kedua yang dialami oleh Natasha sewaktu dia belajar di salah sebuah kolej dan menyewa sebuah rumah bersama kawan dia yang bernama Kecik. Sebab apa panggil Kecik? Korang akan tahu kejap lagi. So tak nak lengah masa, kita teruskan dengan cerita seram yang berlaku di Labuan. Kisah yang kedua guys. Kisah yang kedua pada malam ni yang ingin aku kongsikan dengan geng puaka semua berlaku kepada Natasha. Natasha ni merupakan salah seorang pelajar di salah sebuah kolej yang terletak dekat negeri Sabah. Dan walaupun pihak kolej telah menyediakan asrama, tetapi Natasha bersama kawan baik dia yang lebih dikenali sebagai Kecik ataupun nama sebenar dia memang cukup indah, Siti Aisyah Badrisyah. Tetapi di kalangan kawan-kawan panggil dia Kecik sebab orangnya memang comel molek je. Tinggi pun 146 je. Alah, comel je kan. So mereka berdua ni pun menyewalah sebuah rumah yang terletak hanya berhampiran je dekat area kolej diorang ni. So bila dah sewa rumah tu tinggal berdua pula, korang boleh bayangkan tak, bila anak gadis yang mentaliti ataupun perangai hampir sama tinggal kat asrama, banyak peraturan. Bila tinggal sendiri, orang cakap engkau buat rumah tu memang macam rumah kau. Memang betul lah, tak boleh buat apa lah kan. Tetapi aktiviti diorang ni, aku harap aku beli amaran terlebih awal lah. Janganlah korang biarkan anak dara korang berperangai seperti Natasha dan juga Kecik ni. Sebab aku boleh katakan perangai Natasha dan juga Kecik ni memang cukup liar. Apa yang liar tu Zah? Diorang ni macam anjing yang kepanasan yang liar gigit kaki orang ke? Lebih teruk daripada tu. Dan kalau korang nak tahu, disebabkan tinggal berdua kat rumah tu lah, pelbagai aktiviti yang tidak berfaedah telah berlangsung ataupun telah berlaku sepanjang mereka berdua tinggal kat rumah tu. Dan jangan lupa, disebabkan ini cerita seramat, takkanlah aktiviti berfaedah tu, itu dah seram dah, tapi mestilah ada gangguan-gangguan yang dialami oleh kawan baik lah habau dua orang ni. Allahu Akbar. Suka-suka joget di pinggir jalan. Suka-suka joget di pinggir jalan, menyanyi walau bukan dandu asli, yang penting goyangnya asik. Ayai, berjoget walau bukan dandu asli, yang penting kita mesti happy. Itulah perangai lahabau setiap malam berpartisakan dengan minuman air setan, air kecil setan apa semua, mabuk. Ya Allahu Akbar, na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku boleh cakap perangai dua orang ni lah, Natasha dan juga Kecik ni, setiap malam penuh dengan hiburan. Nasib baiklah pembelajaran diorang tak melencong jahanam macam mana perangai diorang. Nasib baiklah diorang ni dikurniakan akal, belajar, have fun pun, tetapi pembelajaran diorang masih lagi di tahap yang boleh dibanggakan jugalah. Itu yang jadi masalah. Bila otak kau dah pandai tetapi pandai bab lain, siang malam aku boleh katakan minuman keras lah yang menjadi minuman asasi Natasha dan juga Kecik ni. Dan bukan itu sahaja guys, kalau minuman air kecil setan tu pun dah menjadi minuman harian kau, bak kata pepatah lah, sambil menyelam minum air. Bila perangai kau dah jahanam, laki perempuan memang bergaul sakan dalam rumah tu, umpama tak ada apa-apa masalah pun. Aduhai, bersilih ganti. Si Kecik ni kejap dah bawa boyfriend dia datang rumah, kejap pula Natasha pula bawa boyfriend dia tidur dekat rumah. Apa yang mereka lakukan? Janganlah fikir bukan-bukan. Mereka hanyalah
malah duduk bermain chess. Kadang-kadang tu dengarlah apa-apa ceramah agama. Banyak cantik, dah agak-agak lah perangai dah macam tu. Apa lagi yang diorang buat? Lagi-lagi pula girlfriend bawa boyfriend tidur sekali. Memang jam otak ni. Dan disebabkan perangai diorang macam tu lah, dikatakan adalah satu hari ni kecil ni bersama kawan-kawan dia yang lain nak pergi PP. Apa PP tu? Private party yang dianjurkan oleh kawan dia yang kaya ni. Cumanya kecil ni daripada keluarga yang bukan keluarga senang. Manakala Natasha ni pula, dia memang anak orang kaya. So bila anak orang kaya, Natasha ni lah yang selalu menghulurkan duit, yang selalu belanja si kecil ni setiap kali dia nak have fun ke, nak mabuk ke, pergi clubbing ke apa semua. Natasha ni lah yang akan membiayai pendapatan dia orang berdua ni. Amboi, ayat aku pun dah tersasul-sasul dah. Bukan sebab apa, geram kan. So bila si kecil ni nak pergi private party, malam tu dia cakap lah dekat Natasha, Natasha, you wanna join? You wanna come? Speaking lah, biasalah kan. Nak join tak private party? Jom lah. Minum free tau sana. Lagipun kau boleh ajak boyfriend kau. Kita have fun lah. Ramai weh jejaka-jejaka handsome kat sana. Tetapi Natasha ni cepat-cepat menolak pelawaan si kecil ni. Natasha ni dia dah ada sesuatu dalam otak dia dah. Apa dia tau? Aku tak nak pergilah private party. Tak apalah, kau have fun lah. Lepun aku tak kenal sangat kawan-kawan kau. Cumanya sebelum kau pergi ni, aku nak tanya kau. Malam ni kau balik rumah ke ataupun kau tinggal stay dengan member kau? So bila Natasha ni tanya macam tu, kecil ni dah tahu. Dah kenal sangat dah perangai kawan baik dia ni. So kecil terus tanya Natasha ni, kenapa kau tanya aku balik ke tak? Eleng, kau nak bawa boyfriend kau tidur sini So Natasha ni pun tersenyum-senyum malu lah. Alah, lepas aku dah lama lah tak tidur dengan boyfriend aku. Rindu. Kepala otak dia rindu. Dah kahwin ke belum ke, kau main sebat je bawa boyfriend kau tidur rumah kan. Tapi itulah guys, zaman sekarang remaja berleluasa bebas bergaul laki perempuan. Tak kira umur, tak kira jantina. Apa nak jadi pun aku tak tahulah. Jadi bila dah berbincang macam tu, si kecil ni pun cakap, tak apalah, aku kasih kau peluang lah. Kau tidurlah dengan boyfriend kau puas-puas. Aku stay kat rumah kawan aku je malam ni. So kecil ni dah pakai dah baju merah cantik-cantik, seksi apa semua kan. Nampak pusat yang tak berapa nak indah tu. Terdedah sana, terdedah sini. So bila boyfriend si kecil ni datang untuk jemput dia nak pergi private party tu, si kecil ni pun berlalu pergi. Manakala Natasha pula buat apa? Natasha tengah bersiap. Boyfriend Natasha nak datang sebelum tidur kat rumah tu. Diorang nak berjalan-jalan, nak dating dekat tepi pantai. Dan dekat tepi pantai ni lah telah berlaku satu kejadian yang akan membuatkan Natasha ni tahu langit itu ataupun balasan Tuhan itu tinggi atau rendah guys. Sewaktu Natasha dan juga boyfriend dia pergi dating kat tepi pantai tu, orang tengah bercinta kan, di lamun asmara. Kejap berlari-lari, berkejaran apa semua. Kejap boyfriend dia cakap, I sayang you. Kejap Natasha pula cakap kat boyfriend dia, I sayang you. Bila cinta tu dah buta, bila kau tengah syok macam tu, semuanya indah. Boyfriend kau kentut pun kau cakap, sedapnya bau perfume you. I like. Memang macam tu lah. So tengah duk sakan dating tu, tiba-tiba Natasha ni dia perasan sesuatu yang memelik hati dia. Sebab dekat tepi pantai tu, dekat pesisiran pantai tu, dia boleh nampak satu susuk tubuh yang tengah berjalan kat tepi pantai tau. Dan bila dia amati betul-betul, pakai baju merah, dan bila susuk tubuh tu dah makin dekat, tak lain tak bukan, itu merupakan kawan baik dia si kecil. Cumanya dalam hati Natasha ni, kecil ni buat apa kat tepi pantai? Bukan dia cakap dia nak pergi private party ke tadi? Ini buat apa berjalan sorang-sorang kat tepi pantai kan? So bila dah ternampak tu, Natasha ni cepat-cepat bagi tahu boyfriend dia, sayang, cuba ya tengok kat ujung tu. Itu bukan kecil ke? Dan bila boyfriend si Natasha ni tengok, dan boyfriend dia pun cakap kat Natasha, betul lah tu kecil lah. Dia buat apa kat sini? Bukan you cakap dia ada parti ke? Dan Natasha pun jadi pelik. Berkali-kali Natasha dan boyfriend dia ni memanggil nama si kecil ni. Kecil! Kecil! Weh, si angkat tangan. Tapi yang peliknya, kecil ni macam tak dengar tau. Dia menundukkan kepala dia, berjalan je. Daripada dah makin dekat, lepas tu nampak kecil ni patah balik dan mula menjauh. So, bila macam tu, boyfriend dia tanyalah dia Natasha, apa kecil tak pandang kita lah?
You gaduh dengan kecil ke? Lalu Natasha pun cakap, mana ada gaduh? Tak tahulah. I pun tak tahulah. Mungkin dia susah hati kot. Dia pernah beritahu I, dia dengan boyfriend dia ada masalah. Jadi disebabkan diorang tengah bercinta, tengah syok dekat tepi pantai tu, tak nak spoil the mood lah. Orang cakap tak nak keruhkan keadaan. Boyfriend dia pun cakap, tak apalah, biarlah dia. Yang penting malam ni malam kita. Alah, tak apa. Nantilah ambil tahu hal kecil tu kan. So Natasha ni pun termakan kata-kata boyfriend dia ni. So diorang pun terus lah kan macam biasa, lupakan hal si kecil tu, lantaklah maybe betul lah kot si kecil gaduh dengan boyfriend dia. Dan selepas 2 jam dah lepak kat tepi pantai tu, boyfriend dia pun buat-buat ngantuk lah. Alah, macam biasalah. Sayang, jom balik sayang. Alah, I penat lah sayang. Dan Natasha ni pun cakap kat boyfriend dia, alah, you ni saja je. Eleh, tak sabar lah tu dapat tidur dengan kita. Seronok lah tu. So, bila dah bergelak-gelak sakan macam monyet macam tu, diorang pun naik kereta si boyfriend Natasha ni dan pulanglah ke rumah sewa Natasha. Dan bila dah sampai dekat rumah tu, sewaktu masuk tu tengah lepak tengok TV, sambil tengok TV pun mereka berdua ni minum juga minuman keras. Sambil tu bermesra, bermanja lah apa semua. Dan tiba-tiba boyfriend si Natasha ni cakap sesuatu yang mengejutkan Natasha. Boyfriend dia cakap, jap, sayang. Siapa yang kat dapur tu? So, bila Natasha dengar, Natasha cakap lah, apa yang you merepek ni? Siapa yang kat dapur? Jap, I nampak ada orang pakai baju merah lah. Kecil dah balik ke? So, Natasha ni terkejut lah. Mana ada, kecil cakap dia tak balik lah. Kejap lah, I check lah. So, Natasha ni pun bangun dekat sofa tu. Dia pun menujulah ke arah dapur. Dan sebaik saja dia sampai dapur, dia tengok walaupun lampu dapur tu terpasang, tapi mana ada kecil. Berkali-kali dia panggil nama kecil. Dia cuba cek di setiap bilik, kecil tak ada pun. Jadi Natasha yang cakap kat boyfriend dia, I rasa you salah nampak lah. Alah, biasalah, kita dah minum ni kan. You berhayal lah, I rasa. So boyfriend dia pun tak ambil kisah, tak ambil pot. Boyfriend dia cakap, maybe lah kot. Pula I pun penat lah. Jom lah, bosan lah tengok TV ni. Jom kita masuk tidur jom. Dan mereka berdua pun masuklah tidur seperti pasangan suami isteri kononnya. So tidurlah dekat dalam bilik Natasha ni. So tengah berpeluk-peluk tu kan, tengah duk nak lena tu, tiba-tiba Natasha pula nampak ada satu susuk tubuh yang melintas betul-betul di hadapan bilik dia. Jadi bila Natasha sendiri nampak, Natasha pun tolak boyfriend dia. Boyfriend dia terkejut. Boyfriend dia cakap kat Natasha, apa ni? Alamak, takkan you tak suka kot? Kejap lah. I rasa kecil dah balik lah. Tadi I nampak dia lah. Lalu boyfriend dia pun cakap, kan betul. Betul. Kecil I rasa tak jadi tidur rumah kawan you tu lah. Cuba you pergi cek. Malu lah kan dia nampak kita macam ni kan. So Natasha pun bingkas bangun daripada katil, keluar pergi ke area ruang tamu. Dan sebaik saja Natasha sampai ke area ruang tamu tu, dia nampak kecil tengah duduk. Tapi TV tak terpasang pun. Tengah duduk kat ruang tamu tu seorang diri. Jadi apabila Natasha nampak kecil tengah duduk kat atas sofa tu, Natasha pun cepat-cepatlah duduk kat sebelah kecil ni. Natasha tanyalah kawan dia ni, kau ni apa hal? Bukan kau cakap tidur rumah kawan kau ke? Tadi aku nampak kau jalan kat pantai apa semua. Kau gaduh lagi dengan Zack. Aduh, kau ni potong ah. Lalu kecil pun hanya mendiamkan diri. Kawan dia ni tak cakap apa pun, hanya tunduk je, duduk diam je kan. Natasha berkali-kali tegur, cakap something. Apa hal kau ni? Kau tahu kan aku bawa boyfriend aku balik. Aduh, tak naklah macam ni doh, spoil lah. Aku nak have fun dengan boyfriend aku ni. Dan secara tiba-tiba, kecil untuk pertama kalinya bersuara. Kecil cakap dekat Natasha, tak apalah, aku nak tengok je. Aku bosan lah. Jomlah main dengan aku bosan. Jadi bila kecil cakap macam tu, Natasha ni terkejut tau. Lalu Natasha terus cakap kat kecil ni, apa kau merepek ni ah? Aku tak suka lah kecil. Kita memanglah sempoi-sempoi pun, santai-santai pun. Tapi apa yang kau merepek ni? Sampai nak tengok, nak main sekali apa semua. Beragak lah weh. Aku tak suka lah macam ni. Engkau kalau ada hal pun cerita kat aku dah lah. Aku nak have fun dengan boyfriend aku ni. Kau jangan macam-macam kecil. Natasha dah mula marah dah. Sebab apa? Sebab bagi dia apa yang kecil cakap tu sesuatu yang melampau lah bagi dia. Apa yang kau merepek ni? Nak tengok aku dan boyfriend aku tidur bagai kan. Lalu kecil pun secara perlahan bangun sambil tergelak sinis. Aku suka
suka. Dan berjalan masuk ke dalam bilik dia sendiri. Lalu Natasha pun ditinggalkan seorang kat area ruang tamu tu. Dia dah pelik dah tengok si kecil ni. Bagi hati Natasha, engkau ni macam-macam lah kecil. Aduh, potong betul lah. So malas nak fikir panjang, Natasha pun patah balik masuk ke dalam bilik dia. Dan pada masa ni boyfriend dia dah lena tidur dah. Lalu Natasha pun baring dekat sebelah dan nak tidur. Sedang tidur-tidur tu guys, tiba-tiba Natasha ni terdengar ada satu suara yang tergelak. Dan pada awalnya Natasha dah tahu dah, ini tak lain tak bukan mesti kecil ni. Kecil mesti mengendap aku tidur ni. Sebab jelas Natasha boleh dengar suara kecil gelakkan dia. So bila dah dengar orang gelak macam tu, Natasha ni dah tak boleh nak lena dah. Dia pun pandang lah, sebab dekat bilik dia ada satu ruang ke atas tu tau. Daripada bilik si kecil dekat bilik dia, dia boleh ada satu ruang yang memang orang boleh panjat lah tengok kan. So dia tengok ke atas tu. So bila dia perhati yang ke atas tu, dia nampak ada satu susuk tubuh kepala yang tengah mengendap dia daripada atas bilik tu. So bila macam tu, hati si Natasha ni dah bengkak lah. Lalu Natasha ni pun cepat-cepat bangun. Dia pun pergi ke bilik kecil. Tak cerita banyak, dia pun terus buka pintu sebab nak marah si kecil ni. Apa yang kau ganggu aku ni ha? Sampai sanggup panjat nak mengendap apa semua kan. Tetapi segalanya berubah. Sebaik saja Natasha ni buka pintu bilik kecil ni sebab nak marahkan kecil mengendap dia tidur, tiba-tiba alangkah terkejutnya Natasha sebab apa yang dia nampak bukanlah kawan baik dia yang tengah mengendap dia tidur, tetapi penanggal guys. Dia boleh nampak kepala tu dekat atas bilik si kecil ni. Kepala tu daripada memandang ke arah bilik Natasha, secara perlahan-lahan memalingkan muka dia dan memandang tepat ke arah Natasha. Dengan kepala tak ada badan tu, dengan ada urat-urat usus-usus je yang bergelimpangan tu, Natasha pun dalam keadaan takut menjerit sekuat hati. Dan disebabkan jeritan yang terlalu kuat tu telah membuatkan boyfriend dia terjaga, dan boyfriend dia sewaktu menuju ke ruang tamu tu dah nampak Natasha ni jatuh pingsan tak sedarkan diri. Dan keesokan harinya, sebaik saja Natasha sedar, dia telah pun terbaring dekat dalam bilik dia dan di samping dia ada boyfriend dia dan juga kawan baik dia si kecil. Sewaktu dia bangun ni, dia dah meronta-ronta dah sebab dia terkejut tengok kawan dia ni. Dia ingatkan kemungkinan penanggal, tapi bila dia tengok betul-betul, oh kawan aku kan. So dah menangis-nangis dah Natasha ni. Dia dah trauma dah apa yang jadi semalam. Dan selepas dia ceritakan kepada kecil apa yang dia alami, termasuk boyfriend si Natasha ni pun tak percaya. Kecil cakap semalam dia memang pergi private party, dia tak ada pun berjalan dekat tepi pantai tu. Dan dikatakan kemungkinan besar apa yang kau nampak tu adalah penanggal, dan disebabkan engkau dan boyfriend kau pergi tegur, itu yang dia ikut kau balik. Sebab itulah dia suka nak tengok engkau ni. Lagi-lagi pula kau tengoklah perangai kita macam mana kan. Selepas kejadian tu, Natasha dah mula berubah sikap dah. Selagi boleh dia cuba meninggalkan perkara-perkara yang terlarang ni, perkara-perkara yang buruk ni, sebab bagi dia apa yang menimpa diri dia merupakan satu pengajaran yang cukup besar. Termasuk juga kawan baik dia si kecil ni, sebaik saja gangguan yang pertama tu telah dialami oleh Natasha, dikatakan rumah tu mereka berdua sering kali nampak susuk tubuh lembaga hitam, pelbagai jenis gangguan daripada segi bunyi, kadang-kadang perabot berubah sendiri apa semua. Dan mereka berdua pun disebabkan dah tak tahan, jadi Natasha ni decide daripada aku menyewa, tak apalah aku nak pulang, aku nak duduk balik dengan mak bapak aku. Dan aku dah tak nak dah buat perkara-perkara yang tak senonoh ni. Dan macam mana pula dia yang kecil? Alhamdulillah, nasib baiklah kecil ni pun ikut juga nasihat si Natasha ni. Mereka berdua cuba meninggalkan segala benda yang mereka pernah lakukan, dan mereka berdua anggap apa yang jadi ni merupakan balasan dan juga pengajaran yang patut dijadikan iktibar. Disebabkan perangai kau terlalu jahat, aku boleh cakap kalah setan, itulah yang menyebabkan setan ataupun jin sebenar
pun suka nak bermain dengan kau. Jadi itulah pengalaman yang tak berapa nak panjang tetapi agak menyeramkan, gangguan yang dialami oleh Natasha dan juga kawan baik dia si kecil. Dan aku harap korang terhibur dengan dua kisah yang berlaku di Labuan ni. Dan ingatlah, dalam kita berhibur, dalam kita mendengar kisah-kisah seram ni, aku harap yang paling penting korang semua geng puaka dapat segala mesej yang aku cuba sampaikan dan ambil sebanyak boleh iktibar supaya korang tak jatuh ataupun tak terjerumus dengan perkara-perkara yang merugikan diri korang guys. Jadi itulah guys kisah daripada Labuan. Dua kisah yang dialami. Yang pertamanya dialami oleh Ramlan dan yang kedua dialami oleh Natasha. Kedua-dua kisah bagi aku agak menarik dan agak menyeramkan. Terima kasih orang Labuan. Banyak tak gangguan ataupun dekat sana memang betul ke penanggal ni merata-rata, balan-balan lah orang cakap kan. Cuba kongsikan komen korang dekat bawah ni. Aku nak dengarkan sedikit apa Labuan ni tempat mana yang sedap. Betul ke makan sedap, nak cuti best ke tak? Dan aku harap korang terhibur dengan segala kisah yang aku bawakan. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka. Sorry guys, malam ni pendek saja, tak ada cerita panjang pun. Aku akan cuba dapatkan kisah-kisah yang menarik. Dan kalau korang ada kisah korang sendiri, korang boleh join grup Telegram. Dekat situ korang boleh kongsikan, ataupun nak senang korang DM je dekat Instagram atau Facebook kisah-kisah seram korang. Jadi kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang guys. Stay safe, stay healthy. Bye-bye guys.